Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang kedua, anjuran surau Taman Melewar menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 330, betul ke? Iaitu subtopik yang ke-12, mengambil hukum terus dari Al-Quran dan hadis. Soalan: bolehkah mengambil hukum terus dari Al-Quran dan hadis tanpa melihat kepada pendapat ulama mazhab? Kita terus buka Quran, baca hadis, kita pun keluarkan hukum. Kita tak lagi hirau kepada pandangan para ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh mereka. Boleh ke macam itu? Memang di zaman kita ni ada sebahagian umat Islam dia mendakwa begitu. Dia kata kenapa pula nak susah-susah rujuk kitab fiqh dan sebagainya. Quran hadis dah ada depan mata kita. Ambil je lah hukum daripada Quran dan hadis. Jawapan, perkara ini tidak boleh. Tidak benar. Malah sesat dan menyesatkan. Boleh rujuk kitab Ahkamul Fuqaha. Jadi yang dijawab oleh Ustaz Mahathir di sini nisbah kepada majoriti orang-orang Islam, mereka berada pada posisi ini. Adapun minoriti, iaitu segelintir umat Islam yang mencapai martabat mustahid, yang mustaqil, mustahid yang mutlak mustaqil, memang mereka boleh ambil hukum direct daripada Quran dan hadis. Kita ambil contoh yang masyhur, seumpama Al-Imam Abu Hanifah, seumpama Al-Imam Malik, seumpama Al-Imam Asy-Syafi'i, seumpama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, memang mereka boleh terus pergi pada Quran, terus pergi pada hadis, dan hadis di dada mereka ratusan ribu. Bukan seperti kita jumpa satu hadis tak jumpa banyak lagi. Itu pun hadis yang jumpa pun faham tak faham, kadang-kadang salah faham, berbeza. Dan kalau awal lagi tentulah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada di kalangan sahabat yang mujtahidin, yang sampai level mereka sendiri yang berfatwa, mereka sendiri yang memahami Quran dan hadis, lalu mereka berfatwa berdasarkan apa yang mereka faham daripada Quran dan hadis. Itu pun majoriti para sahabat tidak berada pada posisi itu. Majoriti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka tak pasti sesuatu hukum, mereka rujuk kepada yang minoriti tadi. Mereka minta fatwa daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Osman, daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana sahabat-sahabat ini memang mereka boleh terus ambil kefahaman daripada Quran dan hadis,
Dan satu perkara yang sedia maklum di kalangan sahabat juga, ada kalanya mereka khilaf. Mereka berbeza pandangan dalam memahami apakah maksud daripada Quran dan hadis. Jangankan kata selepas kewafatan Nabi SAW, bahkan ketika Nabi SAW masih hidup pun, ada kalanya sahabat berbeza pandangan dalam memahami dalil. Misalnya Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah salah seorang daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Ketika itu Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah yang telah khianat kepada penduduk Madinah. Dalam peperangan Al-Khandaq, dikenali juga sebagai peperangan Al-Ahzab. Al-Khandaq kerana strategi perang pada masa itu, Nabi SAW dan para sahabat menggali parit sebagai benteng kota Madinah, dan dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab, jamak pada hizib. Hizib itu maknanya satu kumpulan, Ahzab kumpulan, coalition. Jadi tentera bersekutu pada masa itu, orang-orang kafir menyerang Madinah. Dua nama yang berbeza, peperangan yang sama. Yahudi Bani Quraizah yang sepatutnya sebagai penduduk Madinah bersama dengan Nabi SAW mempertahankan Madinatul Munawwarah, sebaliknya mereka bersekongkol dengan musuh. Mereka khianat kepada Nabi SAW, mungkin di zaman kita dipanggil treason. Ini satu kesalahan treason. Jadi Nabi SAW menghantar tentera. Pesanan Nabi, jangan satu orang pun yang pergi ke sana sembahyang asar kecuali kalau di kampung Bani Quraizah. Dalam perjalanan masuk waktu asar, sebahagian sahabat bersiap-siap untuk solat dan sebahagian yang lain memperingatkan. Kan Nabi SAW kata jangan solat kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang bersiap nak solat, mereka kata tak, bukan itu maksud Nabi SAW. Jadi sebahagian solat dahulu dalam perjalanan dan sebahagian solat di kampung Bani Quraizah sedangkan waktu asar dah habis. Dan yang menariknya, lam yu'annif wahidan minhum. Nabi SAW tidak mengkritik salah seorang pun daripada dua kumpulan tadi. Kerana masing-masing memahami mengikut kefahaman masing-masing. Yang solat dahulu, bukan mereka ingkar kepada arahan Nabi SAW, tapi mereka memahami maksud Nabi SAW itu adalah jangan solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah, iaitu jalan cepat, bersegera. Kira-kira asar itu dah sampai di kampung Bani Quraizah. Tapi oleh kerana terlewat, kan ada dalil daripada Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat ke atas orang-orang yang beriman merupakan kewajipan yang berwaktu. Jadi mereka beramal dengan dalil itu, mereka solat. Ya? Sementara yang sekumpulan lagi, mereka bukan engkar kepada ayat Al-Quran tadi. Ayat Quran suruh sembahyang dalam waktu. Mereka sembahyang luar waktu. Tapi mereka memahami arahan Nabi SAW itu secara literal. Secara zahir bahawa ini satu pengecualian. Khusus untuk masa itu sahaja, sembahyang asar mesti di kampung Bani Quraizah. Bayangkan ya. Itu para sahabat berbeza pandangan dalam keadaan Nabi SAW masih hidup lagi. Dan selepas kewafatan Nabi SAW, masyhur misalnya, masalah miras, masalah pewarisan datuk. Datuk si mati, adakah menghijab adik-beradik si mati sebagaimana ayah? Kalau orang satu orang mati, ayah dia masih hidup, maka adik-beradik dia tak dapat mahjub, terhijab dengan kewujudan ayah. Tapi kalau ayah meninggal dahulu, orang tu meninggal dunia tapi ayah kepada ayah masih hidup, adakah ayah kepada ayah ni akan menghijab adik-beradik sebagaimana ayah menghijab? Khilaf di kalangan para sahabat sendiri. Bayangkan. Jadi kalau kita mendakwa dalam keadaan kita ini tidak mencapai martabat mustahid, tidak mampu untuk menggali Quran dan Sunnah, bahkan bahasa Arab kita pun nintang pukang. Ramai antara kita bahasa Arab dia kurang lebih lah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, InsyaAllah, ya Masya Allah, Subhanallah, ya Anna Anta, dia kurang macam itulah. Bolehlah sikit-sikit. Tapi sangat jauh lagi untuk memahami maksud daripada Al-Quran. Hakikah dan majas dia tidak tahu. Ya, jenis-jenis dilalah dia tidak faham. Macam mana nak buat kalau berlaku ta'arud zahiri, apparent contradiction antara dalil ini dengan dalil ini, macam mana cara nak selesaikan. Usul fiqh pun dia tidak mahir, qiyas pun dia tidak tahu apa rukun dia, ya apakah masalik illah, macam mana jalan nak kenal illah dalam qiyas. Jadi sangat jauh daripada keadaan yang dia itu berada pada posisi boleh mengambil hukum direct daripada Quran dan Sunnah. Jadi
Ustaz Mahathir terus memberi jawapan untuk kebanyakan orang. Bukan untuk yang exceptional tadi. Yang sampai martabat mustahid itu tidak haram, tidak salah, tidak sesat. Bahkan itulah caranya. Tapi untuk kebanyakan orang, kalau dia kata, saya ambil terus daripada Quran dan hadis, tak nak ikut pendapat ulama mazhab, itu sesat dan menyesatkan. Umpama orang yang nakkan mutiara, tapi dia bukan pakar penyelam mutiara. Pakar penyelam mutiara itu minoriti. Majoriti daripada kita tak pandai nak menyelam cari mutiara dalam laut. Dalam keadaan dia bukan pakar penyelam mutiara, dia kata, mutiara itu kan dalam laut sumbernya. Saya pun terjun je, senang apa masalah, ambil direct je. Susah-susah nak pergi kedai, kena bayar lagi. Kat laut tu free, kata dia. Tak payah bayar. Dia pun terjun. Seminggu lepas tu orang masih kena terjun cari, tak jumpa. Dah seminggu terjun tak timbul-timbul ni, apa hal? Ini yang berlaku kepada kebanyakan orang. Dia terjun kepada Quran dan hadis dalam keadaan dia bukan pakar. Akhirnya lemas. Akhirnya dia itu menjadi mudarat kepada orang lain. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, maksudnya yang menerangkan hati-hati, dinyatakan, wa man lam yuqallid wahidan minhum, dan barang siapa yang tidak mahu bertaklid, tidak mahu ikut salah seorang daripada ulama-ulama mujtahidin. Kita tak wajib ikut Imam Syafi'i asalnya. Bukan kita, saya orang Malaysia, maka saya wajib ikut mazhab Syafi'i. Ataupun saya orang Arab, saya wajib ikut mazhab Hambali. Atau saya orang Morocco, saya wajib ikut mazhab Maliki. Ataupun saya misalnya duduk di India, saya wajib ikut mazhab Hanafi. Tidak. Tetapi saya haram beramal tanpa ilmu. Itu cerita dia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Jadi kita tidak punya ilmu untuk menggali hukum daripada Quran dan hadis. Habis kita nak beramal dengan Quran dan hadis macam mana? Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, orang yang tahu, sekiranya kamu tidak tahu. Jadi orang yang tahu dalam bab hukum hakam ni adalah ulama-ulama mujtahidin tadi. Jadi kita ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kerana takdir Allah Ta'ala di tempat kita ni, itulah ilmu yang kita ada. Kebanyakan ustaz, tok guru, dia mengajar hukum, mengambil daripada mazhab Syafi'i. Maka kita ada ilmu tentang hukum mazhab Syafi'i, sebab itu kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi ramai orang di India, lain pula. Dia ada ilmu tentang mazhab Hanafi. Ramai orang di Morocco, dia ada ilmu tentang mazhab Maliki. Tapi kalau ada orang di sini misalnya, dia memang belajar fiqh mazhab Hanafi. Dia tak ada ilmu tentang mazhab Syafi'i. Jadi walaupun dia duduk di Malaysia, boleh sahaja dia beramal dengan mazhab Hanafi. Kecuali kalau sesuatu yang telah dijadikan undang-undang oleh pemerintah, misalnya pemerintah pilih dalam keadaan khilaf antara mazhab, pemerintah pilih mazhab Syafi'i untuk dikuatkuasakan, maka ketika itu dia kena ikut berdasarkan kewajipan taat kepada pemerintah. Bukan asal wajib mesti ikut satu mazhab, tidak. Tapi yang ni, satu mazhab pun dia tak nak ikut. Dia tak nak ikut mana-mana. Wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnati, dan dia mendakwa aku beramal dengan Quran dan sunnah. Aku tak pakai mazhab, aku kira Quran sunnah terus. Mudda'iyan fahmal ahkami minha, dan dia mendakwa dia faham hukum hakam daripada Quran dan hadis. Pelik, ya. Faham macam mana, bahasa Arab pun tak reti. Tapi dia hebat ustaz, dia pilot kapal terbang. Yalah, pilot itu bidang dia. Dia pakar nuklear misalnya, itu bidang dia, masya-Allah, kita hormati kepakaran dia dalam bidang dia. Tetapi tiba-tiba dia nak mendakwa faham hukum direct pada Quran sunnah, sedangkan bahasa Arab pun dia tidak tahu, itu adalah angan-angan yang merosakkan. Fala yusallamu lahu, maka tidak diterima baginya dakwaan dia itu. Bal huwa mukhti'un dhalun mudillun, bahkan dia merupakan orang yang melakukan kesilapan, orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain. Siyama fi hadzal zaman, lebih-lebih lagi pada zaman ini. Allazi amma fihi al-fusuqu, yang mana kefasikan itu telah tersebar. Kalau zaman dahulu, sekurang-kurangnya orang ada warok, orang ada rasa bimbang kalau dia tu buat satu perkara yang memurkakan Allah Ta'ala. Orang tu ada bimbang kalau dia tu buat satu perkara yang mendedahkan dia kepada azab api neraka. Tapi di zaman kita, na'udzubillah,
Hatta yang ustaz, yang ada ilmu agama pun terpengaruh dengan hawa nafsu untuk mendapat habuan dunia. Itu maksudnya kefasikan itu telah tersebar. Wa kasurat fihi da'wal batilah, dan telah banyak dakwaan-dakwaan yang batil. Ya, tiba-tiba kata, oh ini telah disepakati oleh para ulama. Sepakat bila? Kamu ambil daripada mana kesepakatan ulama itu? Ada orang confident cakap macam tu. Sepakat para ulama, Allah itu berada di luar alam, kata dia. Sepakat kamu ambil daripada mana? Kitab mana? Ulama mana yang kata sepakat tu? Jadi banyak dakwaan-dakwaan yang batil. Li'annahu istazhara ala a'immatid din. Kenapa orang ini salah? Kenapa orang ini sesat lagi menyesatkan? Kerana orang ini, dia ini berlagak sombong ke atas imam-imam agama. Wa huwa dunahum fil ilmi. Sedangkan dia bukan level imam-imam itu dari segi ilmu, jauh, ya. Jangankan kita nak bandingkan diri kita dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita bandingkan ilmu kita dengan Masyaikh Al-Azhar sekarang pun, seperti Dr. Ali Jum'ah, seperti murid beliau Syekh Usamah Al-Azhari, oh jauh. Saya dengar Syekh Usamah Al-Azhari berceramah, Masya Allah Tabarakallah, dia boleh sebut nama seorang tokoh dalam satu riwayat tu sekali dengan bin dia, dengan guru dia, dengan siapa, dengan tahun bila. Masya Allah Tabarakallah. Itu baru ulama zaman kita, yang mana kita percaya tidak sampai level mereka itu sebagaimana imam-imam terdahulu. Pun kita sudah lemah untuk mengikut seumpama mereka. Untuk mempunyai ilmu sebanyak mereka, kita sudah lemah. Jadi banyak orang dia tak sedar diri dia. Dia merasakan oleh kerana dia boleh baca terjemahan hadis, boleh baca terjemahan Al-Quran, dia sudah boleh memperlekehkan para imam mazhab. Dahlah ilmunya kurang, keadilannya pun tak sama. Ya. Imam-imam terdahulu adil. Ya, mereka sanggup menarik balik fatwa mereka kalau mereka lihat fatwa mereka tak tepat. Kita dah terang-terang salah pun kita buat dono. Ya. Yang penting kita tibayun dulu. Tibai dulu. Bukan tabayun. Tabayun bagus, cek dulu. Tak, kita tibayun. Dah tiba-tiba, oh salah rupanya. Kita buat muka stone je. Tak ada kita nak tarik balik. Sebab kita tidak ada keadilan dalam diri kita. Wal ittilaq, dan kurang kita itu mengkaji. Ya. Ada orang kata kita dalam agama kena ikut ulama, bagus. Kita kena ikut Imam Syafi'i, kita kena ikut Imam Nawawi. Lalu orang kata, tapi Ustaz, Imam Nawawi pun bahagi bid'ah kepada dua. Imam Nawawi kata gitu kan? Alah, tadi kau suruh ikut Imam Nawawi, kau pun tak tahu Imam Nawawi berpegang macam mana. Itu maksudnya ittilaq kita kurang. Tak banyak yang kita tahu. Ya, kita tahu hanya satu bucu yang kecil. Maka jalan yang selamat adalah kita itu berpegang pada tali orang yang Allah kurniakan kepada mereka kemampuan, kebolehan, sebagaimana kebanyakan orang mengambil mutiara simply daripada kedai-kedai yang telah diambil oleh para penyelam, diproses oleh orang yang pandai, ambil sahaja, guna sahaja. Begitu. Sama juga macam emas kan, bukan semua orang ada kebolehan untuk melombong emas. Jadi kalau orang tu nak beli gelang emas, rantai emas sebab mungkin anaknya nak kahwin, buat hantaran, jangan suruh dia melombong emas. Suruh dia pergi kedai emas saja. Begitulah. Jangan suruh orang-orang yang tidak ada kemampuan ni pergi ambil direct pada Quran dan Sunnah. Suruh mereka pergi kepada kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh ni ibarat dah diproses, tinggal nak ambil guna saja. Tanbih, perhatian. Tidak boleh mengamalkan hadis atau perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in sebelum bertanya kepada ahli ilmu. Sebab memang kita kata itu hadis, tapi kita tidak tahu hadis itu sahih ke dhaif. Kita tidak tahu kalaupun sahih macam mana cara memahaminya. Adakah ada kalanya hadis sahih tapi dinasahkan hukumnya oleh hadis yang lain. Umpamanya tentang batalnya kuasa orang yang berbekam. Jadi hadis itu sahih. Imam Syafi'i kata tak batal. Imam Syafi'i tolak hadis sahih. Bukan. Imam Syafi'i beramal dengan hadis sahih yang lain yang menjadi nasikh, yang membatalkan
hadis yang awal yang menunjukkan bahawa batal. Jadi nanti kita akan lihat di hujung sekali nanti tajuk yang akhir, apa maksud kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Bila satu hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Jadi ada orang dia baca hadis sahih, dia kata, ni mazhab Syafi'i ni. Dia hadis sahih kata macam ni. Belum tentu. Kerana hadis sahih itu bukan satu. Hadis sahih itu banyak. Jadi para ulama ni ada dalam kepala mereka hadis-hadis yang sahih, maka ada kalanya mereka mengkhususkan satu hadis dengan hadis yang lain, atau mengikat satu hadis dengan hadis yang lain, atau bahkan menasahkan hukum dalam satu hadis dengan hadis yang lain. Baik. Idza kana inda rajulil kutubul musannafatu fiha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah satu orang tu dia ada banyak kitab yang dikarang, dalam kitab tu tertulis hadis-hadis Nabi SAW, wa ikhtilafus sahabati wat tabi'in, dan ada dicerita tentang pandangan para sahabat dan fatwa para tabi'in. Jadi dia rasa dah tak perlu baca kitab fiqh. Ni dah ada hadis ni. Bahkan zaman kita ada orang kata, baca je hadis, terjemahan hadis, senang baca hadis ni. Macam baca novel je kata dia. Wa inna ilaihi raji'un. Baca hadis macam baca novel. Baca novel tak masalah. Kau tafsir macam mana novel tu. Ada orang baca novel tu dia tafsir sebagai satu cerita sedih. Ada orang baca novel dia tafsir sebagai satu cerita yang motivasi. Dia baca bahasa macam kelakar. Tak ada masalah. Tapi kalau baca hadis, apa kesan dia kalau silap? Sesat. Sebab itu dikatakan al-ahadis madallatun ataupun mudillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu menjadi tempat kesesatan kecuali untuk ahli fiqh, orang yang faham, yang dapat digali. Itu yang ada ajaran sesat boleh pakai hadis tapi salah tafsir. Dan diriwayatkan daripada Imam Ibn Wahb. Imam Ibn Wahab ni salah seorang ulama hadis, banyak belajar hadis, banyak mengaji hadis, ada riwayat hadis, tapi beliau telah pernah berkata, laula an qadaniyallahu bimalikin wal laith la dhalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala menyelamatkan aku dengan dua orang tokoh, kalaulah tidak kerana Allah menyelamatkan aku dengan Imam Malik dan juga Imam Laith bin Sa'ad, nescaya aku dah jadi sesat dah. Sosek lah dia. Kenapa macam tu? Ini bukan orang biasa-biasa, ini ulama hadis, takkan boleh jadi sesat. Jadi orang tanya, macam mana Tuan sampai macam itu, sekali Tuan berkata, sampai Tuan kata Tuan boleh jadi sesat, kalau tidak kerana dua orang ulama tadi. Jadi kata dia, aku ni orang yang belajar hadis. Daripada ratusan guru aku ambil ilmu hadis. Dan ribuan hadis aku belajar. Sampai aku jadi hairan, kenapa hadis ni kata macam ini dan hadis ini kata macam lain. Akhirnya bila aku jumpa dengan dua orang tokoh ni, mereka lah yang bagi tahu kepada aku, ini hadis ni, ini tempat pegangannya. Yang ni tak dipakai hadis ni dalam bab ni. Hadis ni, ini maksud dia. Oh, barulah things fall into places. Oh, baru nampak. Barulah yakin di mana tempat letak sesuatu hadis itu. Jadi itu selevel orang yang sudah alim. Masih lagi beliau merasakan kalau tidak dibimbing oleh ulama-ulama fiqh, beliau akan jadi sesat. Tapi kita ini yang tidak sampai selevel itu, kita ini confident lebih. Na'udzubillah kalau sampai kena penyakit, biar bodoh asal confident. Tak mau. Biar kita itu cermat dalam bab agama. Ajrukum alal futya awil fatwa, ajrukum ala nari jahannam. Barang siapa yang paling berani nak keluarkan fatwa, dalam keadaan jahil, dalam keadaan tak tahu bahasa Arab, dalam keadaan kadang zaman sekarang ni jadi macam mudah pula nak jadi mufti. Zaman dulu susah nak jadi mufti, kena betul-betul mengaji dan kena diuji oleh ulama-ulama, baca kitab daripada kulit ke kulit, kitab pula kitab gondol, tak ada baris. Sekarang nak jadi mufti syaratnya kena ada akaun Facebook cukup. Asal ada akaun Facebook, aku rasa ni haram kot. Pada akulah halal. Pada kau tu siapa bang? Pada engkau tu kenapa? Kau tu sumber hukum kah? Kalau pakai rasa tu bukan bidang agama, pakai rasa tu bidang masakan. Rasa kurang garam ke, kurang gula ke, nak masam sikit lagi ke, itu pakai rasa. Jadi inilah fitnah yang berlaku di zaman kita.
Banyak orang ni ambil agama secara suka hati begitu. Tidak ada disiplin dia. Jadi tak boleh begitu. Walaupun dia ada kitab-kitab hadis, walaupun dia ada kitab yang mengumpulkan fatwa para sahabat dan tabi'in, fala yajuzu ay ya'mala bima syaa wa takhayyaru fayaqdi bihi wa ya'malu bihi. Tidak harus, maknanya haram dia beramal dengan apa yang dia nak dan dia pilih sesuka hati dia dan dia membuat satu keputusan dan dia beramal dengannya, tak boleh. Habis macam mana? Rugilah. Boleh. Tapi hatta yas'ala ahli ilmi ma ya'khuzu bihi. Kena tanya dulu ahli ilmu, maknanya orang-orang yang alim, macam mana dia nak berpegang dalam masalah tu. Jadi orang alim akan terangkan, memang betul Imam Syafi'i pernah fatwa macam itu. Tapi beliau sudah rujuk, ini qaul qadim beliau, pendapat lama beliau. Dalam qaul jadid lain. Misalnya, memang betul sahabat Nabi ada fatwa macam ini, tapi fatwa ini bercanggah dengan hadis sahih. Jadi bila bercanggah dengan hadis, maka didahulukan hadis Nabi SAW berbanding dengan fatwa sahabat misalnya. Jadi ada keterangan, kerana syaratnya orang tu alim. Tapi orang yang tidak alim, dia tidak tahu. Dia sangkakan, ini sudah betul, sudah boleh pegang. Fayakunu ya'malu ala amrin sahihin. Maka bila begitu keadaan dia, dia dah bertanya kepada orang alim, dan orang alim dah bagi bimbingan, barulah dia itu beramal mengikut jalan yang sahih. Jadi zaman sekarang ni kadang orang hanya cakap je hadis sahih, hadis sahih. Hadis sahih is just part of the story. But it's not everything. Hadis sahih perlu kepada huraian yang sahih. Huraian yang sahih itulah yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh. Dalam keadaan kitab fiqh itu mengandungi huraian yang sahih, kesahihan itu masih lagi kadang-kadang dipertikaikan. Kerana ulama ni huraian macam lain, ulama ni faham macam lain. Jadi ini realiti yang kita perlu sedar, supaya kita tidak terpedaya dengan slogan. Slogan berpegang dengan Quran dan Sunnah itu betul, bagus. Tetapi cara berpegang dengan Quran dan Sunnah adalah dengan mengambil kefahaman para ulama. Kerana para ulama itu pakar dalam memahami Quran dan Sunnah. Baik. Seterusnya, dialog antara Syekh Dr. Abdullah Al-Arfaj dengan ulama Arab Saudi. Dr. Abdullah Al-Arfaj ni pun di Arab Saudi juga. Tetapi beliau adalah ulama ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i. Beliau tinggal di Aqsa, Arab Saudi. Pada hari Ahad 7 Muharram 1430 Hijriah, beliau dijemput secara rasmi untuk menghadiri majlis perjumpaan di antara para ulama dan mahasiswa. Baguslah, ini satu majlis yang bagus. Ulama berjumpa dengan pelajar universiti. Jadi pelajar universiti itu akan terbuka fikiran dan juga minda mereka bila berdialog dengan ulama. Tajuk yang dibincangkan adalah berkenaan dengan persoalan bid'ah. Ini tajuk yang panas juga di tempat kita pun. Saya sendiri pun pernah berdialog isu bid'ah ni tahun 2016 dengan Profesor Dr. Razaimi. Sekarang masa itu belum profesor lah, 2016. Sekarang sudah profesor. Jadi tajuk bid'ah ni sentiasa ditimbulkan, sedangkan dia tajuk yang simple, yang boleh kita fahami berdasarkan ayat Quran, hadis, huraian para ulama, settle. Tak perlu jadi pertikaian yang berpanjangan. Jadi Dr. Abdullah bin Husain Al-Arfaj dengan tokoh ulama Arab Saudi yang berfahaman Wahabi. Tercetak macam tu ya. Jadi jangan Wahabi tersentak pula. Allah Ustaz engkau ni, kalau asal kuliah aja Wahabi, asal kuliah Wahabi. Meratib Wahabi je kerja dia ni. Habis tu dah tercetak kat sini Wahabi. Takkan nak sebut wasabi pula kan. Wahabi lah jawabnya. Tokoh aliran Wahabi. Tapi katanya kat Malaysia ni tak ada yang nak mengaku Wahabi. Syahidah Kasim dulu pernah mengaku Wahabi. Kata dia Wahabi yang baik. Alhamdulillah lah. Mungkin yang lain tu Wahabi yang jahat, wallahu alam lah. Tapi yang lain kata-kata tak mahu mereka mengaku Wahabi. Kata dia mereka bukan Wahabi. Saya ingat masa dialog Wahabi di Perlis pun, Dr. Razami kata kami bukan Wahabi, kami cuma nak membela Wahabi daripada dizalimi atau apalah. Jadi pembela Wahabi ada. Wahabi mungkin susah nak cari. So tak boleh sensitif lah ya. Sebab Wahabi tu tak ada, pembela je ada. Jadi kata tokoh Arab Saudi, anda seorang penuntut ilmu.
Saya mendapat maklumat tentang usaha-usaha anda dalam berdakwah. Walau bagaimanapun, saya berpesan supaya anda menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, terutama sekali sambutan Maulid Nabi. Anda sepatutnya selalu berpegang pada Quran dan Sunnah dalam setiap aktiviti anda. Jadi beliau memberi teguran kepada Dr. Abdullah Al-Arfash khusus tentang isu sambutan Maulid Nabi. Rata-rata di Arab Saudi yang beraliran Wahabi ni, dia anggap Maulid Nabi ni bid'ah yang sesat. Masa saya pergi haji baru ni pun, mendengar kuliah dekat masjid pun, akhirnya cerita pasal ini jugalah. Dia kata sambut Maulid ni sesat. Jadi Syekh Abdullah Al-Arfash bertanya, apakah secara peribadi anda selalu berpegang pada Quran dan Sunnah dalam setiap aktiviti anda? Maka jawab tokoh Arab Saudi itu ya. Saya sentiasa pegang Quran dan Sunnah. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Arfash, kalau begitu, cuba beritahu, anda sebagai imam Masjid Jami'. Masjid Jami' ni masjid yang didirikan solat Jumaat. Apakah anda mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan dalam salat tarawih atau cukup dengan membaca surah pendek-pendek? Masa salat tarawih tu anda baca sampai khatam ke? Anda baca surah pendek-pendek. Macam kat tempat kita ni banyaknya baca surah pendek-pendek. Jadi jawab beliau, tentulah saya mengkhatamkan Quran secara sempurna. Itu biasa. Di negara Arab biasa. Sebab mereka pun faham bacaan Al-Quran tu. Jadi asyik. Ya. Khatam pun tak ada masalah. Kita dah lah tak faham. Ya. Dan tak berapa rajin pula. Imam ni bila nak habis, ya, nak khatam-khatam, baca kulhu cukuplah. Kita di sana biasa. Jika anda mengkhatamkan Quran, di manakah anda membaca doa khatam Quran? Dalam solat ke luar solat? Jadi jawab dia, tentulah dalam solat. Ini amalan dia amalkan di Arab Saudi. Ya. Doa khatam Al-Quran dibaca dalam solat. Jadi kata beliau, kata Syekh Al-Arfash, tolong jelaskan, ada tidak dalil daripada Quran dan Sunnah yang baca doa khatam Quran itu dalam solat? Jadi kata dia, baik, saya akan menjelaskan. Jadi dia ingatkan lagi, boleh jelaskan, tapi saya tak terima dalil lain selain Quran Sunnah je. Sebab tadi kan kamu kata apa-apa pun Quran Sunnah. Jadi dia kata saya akan menjelaskan. Jadi kata Syekh Abdul Arfash, sebenarnya saya dah tahu dalil anda sebelum anda menjelaskan lagi. Saya dah tahu. Ini hebat ya, ulama-ulama yang memang ittilaq dia luas. Kita kadang dalil kita sendiri pun tak tahu. Ini dalil orang lain pun dia tahu. Apakah dalil itu? Dalilnya perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang dinakalkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni yang menyebutkan bahawa penduduk Makkah mengkhatamkan Al-Quran di dalam solat dan Sufyan bin Uyainah mengkhatamkan bersama mereka. Apakah anda mempunyai dalil selain itu? Kenalah kata dia. Tak adalah, itulah dalilnya pun. Itulah dalilnya pun, tak adalah dalil lain. Jadi mana dalil Quran Sunnahnya? Tadi kamu kata dalam setiap aktiviti pastikan ada dalil Quran dan Sunnahnya. Jadi yang amalan yang kamu amalkan tadi setakat ini baru hanya pandangan imam mazhab. Wallahu alam, panjang lagi cerita ni. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azil ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal aqul